wabarakatuh. Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, barisan pengurusan Surau As-Sabirin, Tok Datuk, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah, kita akan menyambung bacaan kitab Bustanul Arifin, ya. Kitab Bustanul Arifin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana tuan-tuan kita punya kelas akhir, ya, 10 hari bulan 2. Saya pencatatan lah 10 hari bulan 2 last, ya. Dan insya-Allah malam ni kita akan menyambung pada hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir, hadis 29, ya. Hadis 29 tuan-tuan. Cuma mungkin saya nak ulang kaji sedikit lah, ya. Hadis-hadis yang telah kita bincangkan dulu, hadis 27 tentang istiqamah, ya, tentang keperluan istiqamah dalam melakukan ketaatan. Alhamdulillah, ya, walaupun diuji dengan COVID ini, tetapi alhamdulillah tuan-tuan masih istiqamah, berjamaah, berkuliah dan sebagainya. Dan pada hadis yang ke-28 kita bincang tentang bagaimana satu akhlak yang mulia yang berlaku sejak zaman Nabi Adam alaihi salam, iaitu sifat malu. Ya, ini pesanan daripada Allah Ta'ala. Bermula zaman Nabi Adam sampai kiamat ada satu akhlak yang penting, iaitu sifat malu, ya tuan-tuan, ya. Dan Imam Junaid Al-Baghdadi, malu ni tuan-tuan, getihnya antara maksud malu itu ialah kita melihat nikmat Allah yang banyak. Nikmat Allah begitu banyak mencurah-curah kepada kita, tetapi kita gagal untuk mensyukuri nikmat itu. Itu kita kena malu. Itu mengikut pentakrifan Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu an, tuan-tuan. Dan saya ingat saya ada sebut dulu masa kelas bulan 2 kemarin lah, ya, saya ada sebut antara 4 sunnah para anbiya, para utusan Allah Subhanahu wa taala. Antara 4 sunnah itu, iaitu antaranya, ya, perangai sifat malu, tuan-tuan. Itu merupakan sunnah para mursalin yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dompet satu, tuan-tuan, berwangi-wangian, ta'atur. Yang kedua, nikah. Yang ketiga, bersugi, bersiwak. Dan yang keempat, iaitu haya, sifat malu yang kita telah bahaskan pada hadis yang ke-28 dahulu, ya kan? Dan kalau tuan-tuan masih ingat, ya, kita sebut dulu ada satu orang imam tu, nama dia Imam Syu'bah. Tuan-tuan kalau masih ingat Imam Syu'bah ni, tuan, apa cerita dia tentang malu ini? Ya, ada orang datang ke kelas dia, tapi kelas dah tamat, kelas dah habis, ya. Orang datang ke kelas Imam Syu'bah, kelas dah tamat, tuan-tuan, menyebabkan orang tersebut yang datang dari jauh, ya, mencari Imam Syu'bah di mana? Di rumah dia. Tuan-tuan, saya ulang sikit lah, Maka minta tanya orang kampung, mana rumah Imam Syu'bah ini merupakan Amirul Mukminin fil hadis, seorang tokoh besar, seorang pakar, seorang ketua ilmu hadis di zaman itu, Imam Syu'bah. Maka orang kampung tunjuk, kalau kau nak pergi rumah dia, kau pergi lorong-lorong sekian, jalan sekian, pergi jumpa imam. Maka tuan-tuan, ketika itu didapati rumah terbuka, pintu rumah ataupun pintu pagar terbuka, tetamu ni pun terus masuk ke rumah, ke halaman rumah. Ketika itu Imam Syu'bah sedang dalam tandas. Tuan-tuan, cerita dia ada syok sikit dan ada yang tak syok sikit lah. Yang tak syoknya, tuan-tuan, cerita tamu yang datang jauh tadi tujuan nak meriwayatkan hadis, tuan-tuan, ya, tentang hadis malu ini. Hadis inna mimma yadrakun nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi't. Orang ni datang daripada jauh nak dapatkan riwayat hadis tentang malu ini, sifat malu, kan. Tapi malangnya dia datang tadi kuliah dah habis, dia pergi ke rumah imam sedang dalam tandas, tuan-tuan. Apa diminta? Dia pun menjoget, tuan guru, syekh, saya orang jauh ni, datang daripada jauh, tolonglah riwayatkan hadis tentang sifat malu. Maka syekh ni marahlah, kau ni dia tengah dalam tandas, dah lah kau masuk rumah tanpa izin, ya, apa masalah kau ni datang?
kata tunggu tolong saya nak copek, saya nakkan juga riwayat ni. Dia tuan-tuan ilhah ni katanya, dia merayu, merintih, minta tolonglah Tuan Syekh, saya nak juga hadis ni. Maka tuan-tuan, Imam Syu'bah ketika dalam tandas, dia pun kata okey, tulis tuan-tuan, saya terima hadis ni daripada Mansur bin Mu'tamir, daripada Rib'i bin Hirash, daripada Abi Mas'ud. Dia riwayatkan 3 perawi lah sampai kepada Nabi SAW. Maka dia pun menyampaikan hadis, tuan-tuan, hadis 28 ini, hadis yang ke-28 yang tertulis dalam kitab kita ini, tuan. Dan akhirnya, okey, ambil hadis ni, aku riwayatkan pada engkau. Wallahi, kata dia, aku bersumpah lepas ni Dan tak akan riwayatkan hadis dengan kau, dan kalau kau ada dalam majlis tu pun dia tak akan riwayatkan hadis. Syekh ni marah. Walaupun marah, tuan-tuan, dia telah meriwayatkan hadis tu dalam keadaan dia berada di dalam tandas. Okey tuan, itu cerita dulu. Okey, hari ni tuan-tuan kita tengok pada halaman 62. InsyaAllah sempat dalam 20 minit kita selesaikan, setengah jam kita selesaikan hadis ni, tuan-tuan. Hadis ke-29. Okey, maka hadis ni, tuan-tuan, diberikan tajuk kelebihan menunaikan kefarduan. Dan saya percaya Ustaz Kushairi dah borong habis dia ni, dah bincang panjang dah, tuan-tuan, hadis ni kan. Cuma tak apalah kita ulang kaji sedikit, tuan-tuan, sebab kitab yang Ustaz K baca dengan saya baca ni perawi dia sama, penulis dia sama, Imam Nawawi. Cuma Ustaz Kushairi baca hadis 40, kan. Saya baca hadis 29 dia. Hadis Bustan Arifin ni kan kita, tuan-tuan, ada 3 bab kan, ataupun 4 bab kan. Bab pertama dia bagi mukaddimah, kan. Mukaddimah yang pertama tentang niat, betul. Sekarang kita sedang baca bab yang kedua, dan insya-Allah malam ni kita selesailah bab yang kedua, hadis-hadis pilihan. Ada joki 2 minggu akan datang, tuan-tuan, baru masuk bab yang ketiga tentang ikhlas dan kejujuran. Okey. Jadi malam ni, tuan-tuan, kita selesaikan bab yang kedua, hadis yang terakhir dalam Bustanul Arifin lil Imam Nawawi. Maka diberikan tajuk iaitu kelebihan menunaikan kefarduan. Okey, hadisnya, tuan-tuan, qala an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqala ara'aita idza sallaitu as-salawati al-maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltu al-halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah. Kata lelaki ni, Nabi jawab qala na'am. Okay, tuan okey, tengok terjemahan hadis dulu daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahawasanya seorang lelaki bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku hanya sembahyang yang wajib sahaja dan puasa Ramadan sahaja, dan aku menghalalkan yang halal dan aku mengharamkan yang haram, dan aku tidak membuat sesuatu yang lebih daripada itu. Tu sembahyang, puasa Ramadan, benda halal jadi halal, benda haram jadi haram, itu je dan buat. Kemudian apa, tuan, soalan lagi ni, apakah aku dapat masuk syurga dengan amalan aku ini? Maka Nabi kata SAW, engkau akan masuk syurga. Okey, tuan-tuan. Okey, baik, kita kupas, tuan-tuan, apakah pengajaran ataupun huraian daripada hadis ini, tuan-tuan. Yang pertama, kita kenal sikit dengan siapa dia Sayyidina Jabir. Tuan-tuan, Sayyidina Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dalam kitab kita dia tulis radhiyallahu anhuma? Kan, dia tak tulis radhiyallahu anhu, dia tulis radhiyallahu anhuma kerana Jabir ini sahabat, abah dia Abdullah pun sahabat. Kalau dia 2 orang sahabat, anak dengan abah sahabat, maka dia akan anhuma, 2 orang. Kalau dia sebut radhiyallahu anhum, contohnya dia sahabat, abah dia sahabat, atuk dia pun sahabat. Ada berlaku, tuan-tuan, 3 generasi yang menjadi sahabat Nabi SAW. Okey, dalam hadis ni, tuan-tuan, dua generasi je lah, anak dengan abah. Sayyidina Jabir merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga, tuan-tuan, ayahanda beliau Abdullah juga seorang sahabat radhiyallahu anhuma. Kedua-duanya berperanan, tuan-tuan, sangat berjasa dalam Islam. Dan Sayyidina Jabir ni, tuan-tuan, dia antara budak yang paling kocik sekali, tuan-tuan,
yang terlibat di dalam perjanjian Aqabah. Sejarah dia lah. Sebab abah dia sahabat, jadi abah dia pergi mana-mana bawa dia sekali. Tuan-tuan, dan beliau meninggal ketika berusia 74 tahun. Ya, dan sebelum meninggal di Madinah, tuan-tuan, matanya buta lah. Ada penyakit, beliau meninggal dalam keadaan matanya buta, dan jenazah beliau disolatkan oleh anak Sayyidina Uthman yang bernama Aban bin Uthman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in, tuan-tuan. Dan Sayyidina Jabir ini meriwayatkan sebanyak 1540 hadis. Maknanya banyaklah. Di antara sahabat yang aktif meriwayatkan hadis, inilah Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Okey, tuan-tuan. Baik, kemudian kita tengok, ya, sesungguhnya ada seorang lelaki. Siapa lelaki ini? Kadang-kadang, tuan-tuan, hadis memang dia saja tak sebut nama orang lelaki. Dalam Quran pun banyak, tuan-tuan, nama-nama tu tak di-highlightkan sangat. Nama, kadang-kadang nama tempat, kadang-kadang itu ulama tafsir lah cari, macam kita baca Yasin. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Aqsal Madinah tu kat mana? Aqsal Madinah, datang seorang lelaki. Lelaki tu pun siapa? Tak sebut nama lelaki itu. Aqsal Madinah, Aqsa tu Corok lah, kampung yang paling jauh. Siapa? Tak tahu. Okey, maka ulama tafsir, tuan-tuan, dia akan cek lah. Kadang-kadang riwayat ini sebab cerita dulu, maka riwayatnya banyak sumber daripada Israiliyat. Okey, maka lelaki itu yang kita baca tafsir, dia katakan Habibun Najjar. Betul kan, kita biasa dengar nama Habibun Najjar ni, dia tukang kayu. Akhirnya dia dibunuh oleh tuan-tuan, perusuh-perusuh oleh orang kampung yang tak nak terima pendakwah-pendakwah ni masuk, nabi-nabi ni masuk, utusan Nabi Isa masuk, tuan-tuan, dibunuh orang kampung. Bunuh rajulun yang datang daripada Aqsal Madinah, Corok kampung. Kampung tu di mana? Quran tak sebut, tapi ulama tafsir buat kajian, mereka menyatakan Aqsal Madinah itu ialah Antakya. Antakya ni, tuan-tuan, kalau kita baru sebut semalam ke 2-3 hari ni kan, satu masjid muzium Turki itu, apa nama tempat, Yusufia ke Utopia apa? Yusufia. Itu lebih kurang lah, tak payah lagi tak tahu, tuan-tuan. Ya, kalau kita tengok, ya, tempatnya ialah ikut sebahagian ulama tafsir, Aqsal Madinah itu ialah datang seorang lelaki daripada hujung kampung, hujung bandar, itulah dia kata Antakya, Turki, di antara Halab dengan Turki sempadan, Turki Syria. Ini tafsir ulama tafsir lah. Tetapi ulama kata kita jangan terlampau fokus pada nama orang ataupun nama topik. Kalau Quran tak sebut secara nyata, tu adalah hikmah dia. Bukan itu tujuan yang kita nak kaji nama dia ke, kampung dia ke, tetapi yang penting sekali mengambil pengajaran, itu yang lebih penting. Boleh dalam tafsir, tuan-tuan. Baik. Maka kalau kita tengok, tuan-tuan, ya, dia kata tadi lelaki ni tak disebutkan nama. Okey, seorang lelaki bertanya Nabi SAW, siapa lelaki ni? Okey, tetapi tuan, ulama-ulama hadis mereka akan cuba jejak, cuba kaji, tuan-tuan, maka mereka mendapati sebahagian ulama hadis kata lelaki yang dimaksudkan dalam hadis ini namanya Nu'man bin Qawqal, nama dia Nu'man bin Qawqal Al-Khuzai, tuan-tuan. Sayyidina Nu'man ni lah join perang Badar dan perang Uhud, dan dia syahid pada peperangan Uhud. Okey, tuan-tuan, jadi lelaki yang dimaksudkan dalam hadis ni namanya Sayyidina Nu'man bin Qawqal yang syahid dalam peperangan Uhud, tuan-tuan. Okey, selesai. Itu nama sebahagian yang dinyatakan. Nama lelaki yang bertanya ni ialah Nu'man radhiyallahu an. Tuan-tuan, apa soalan Sayyidina Nu'man kepada Nabi SAW? Rasulullah, apakah pandanganmu, bagaimanakah pendirian hukum? Saya ni nak buat benda ni, lain saya tak nak tambah. Saya selesaikan yang wajib, yang sunat-sunat saya langsung tak nak buat. Tuan-tuan, apa dia? Saya nak solat 5 waktu sahaja, al-maktubat. Raya, sembahyang raya saya tak nak. Ni kita raya haji, tuan-tuan, insya-Allah hari Jumaat. Betul? Orang yang sembahyang raya, tuan-tuan, dia kena sembahyang Jumaat tak? Yang sembahyang raya pagi tu, insya-Allah kita sembahyang 8.30 kau. 8.30 lah, awal sikit nak korban kan. Yang sembahyang raya tu kena sembahyang Jumaat tak? Kena sembahyang Jumaat. Mazhab kita wajib Jumaat. Kecuali kalau beratur kat masjid, isu kita punya sistem WhatsApp ke, kita daftar online tak boleh masuk ke,
beratur sebab dah melebih daripada kuota jemaah yang boleh masuk masjid, kita tak boleh masuk, itu cerita lain. Kita dah cuba nak masuk, cuba nak datang tuan-tuan, tapi tak boleh masuk, itu kita dah dimaafkan, digugurkan kewajipan kepada kita. Kita dah ada usaha nak pergi semayang. Okey, jadi selesai tuan-tuan. Si fulan ni tuan-tuan, dia semayang raya pun tak nak, puasa 6 jauh lagi. Ya. Cerita tuan-tuan tengok, dua je dia sebut kat sini. Satu solat, yang kedua puasa. Rukun Islam yang selanjutnya apa? Zakat, haji. Zakat dengan haji pun tak dimasukkan dalam hadis ni tuan-tuan. Ada hikmah dia. Okey, jadi soalan Sayyidina Nu'man ni apa? Rasulullah, saya semayang 5 waktu je. Jangan harap saya nak semayang qabliyah ke, ba'diyah ke, tarawih ke, witi jauh sekali lah. Tak ada. Saya 5 waktu je saya nak semayang. Kemudian Rasulullah SAW, kalau bertemu Ramadan, nampak hilal Ramadan, tak kisahlah PKP ke PKPP ke B ke apa ke, nampak bulan puasa Ramadan, saya puasa. Puasa lain tak ada, Isnin Khamis ke, hari putih ke, hari hitam ke, puasa nisfu Sya'ban ke, Arafah ke, saya takkan puasa. Saya nak puasa Ramadan je Rasulullah. Tuan-tuan okey, itu yang ditanya kepada Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian. Okey, maka tambahannya lagi, ya, saya perkara yang halal saya halalkan. Jual beli halal, riba haram. Perjudian haram. Benda yang wajib saya kata wajib, benda yang haram saya kata haram. Saya tak mengubah hukum Allah Ta'ala. Ini sikap Sayyidina Nu'man. Ya, benda yang halal dikatakan halal. Kenapa orang yang tuan-tuan menghalalkan riba, dia nanti terpaksa berperang dengan Allah di padang mahsyar. Allah bagi dia pedang, nanti Allah kata khudh silahaka, ambil pedang kau ni, jom kita berlawan. Macam mana orang bank, walaupun dia CEO bank, walaupun dia jadi menteri kewangan, walaupun dia duit banyak tuan-tuan, dia nak perang dengan Allah Ta'ala, ambil pedang berlawan dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Di dunia dulu dia telah menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Contohnya riba tuan-tuan. Ya, khudh silahaka lil harb, ambil pedang ni, jom kita berlawan. Allah cabar. Mana mungkin tuan-tuan nak berlawan dengan Allah Ta'ala. Poin dia ialah kerana dia menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ataupun tuan-tuan, ya, mengharamkan, sebaliknya, mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Allah menghalalkan apa? Kan makan daging, ya, apa-apa yang Allah halalkan. Tapi orang Yahudi, dia mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Ini pun musibah, ini pun salah tuan-tuan. Maka kata Sayyidina Nu'man ni, saya halalkan yang halal, saya haramkan yang haram. Saya tak mengubah hukum Allah Ta'ala, dan saya tak tambah pun. Amalan tadi itulah yang saya nak buat. Saya buat semayang, saya buat puasa. Apakah saya layak masuk syurga ya Rasulullah? Nabi kata, yo, kau layak masuk syurga. Okey tuan-tuan, apa sebenarnya yang boleh kita belajar tuan-tuan daripada hadis ni? Satu, ya, sahabat ni tuan-tuan, dia tak berfikir, tidak bercadang untuk menambah amalan-amalan ketaatan yang sunat. Okey tuan-tuan, kenapa tak dimasukkan soalan tentang zakat dan haji? Ada dua jawapan. Satu, ketika soalan dikemukakan kepada Nabi SAW, ketika itu haji dengan zakat belum lagi difardukan. Okay, satu jawapan. Sebab itu dalam hadis ni cuma ada dua je, semayang dengan puasa. Yang kedua tuan-tuan, kena ingat, zakat dengan haji dia telah melibatkan ibadah maliyah, harta. Kenapa? Zakat tuan-tuan kalau tak ada nisab, tak wajib bayar kan? Kena ada haul dengan nisab. Tuan-tuan nak pergi haji, walaupun tahun ni memang ditangguhkan lah, siapa pun daripada Asia Tenggara ni memang tak boleh pergi. Mungkin Saudi dia akan pilih jemaah, saya pun tak tahu yang terkini lah, tapi yang pasti jemaah luar tak boleh masuk lah. Dan dia punya kes COVID pun tuan-tuan meriah, sehari 4,000 dia punya tu kan. Memang Masya Allah Tabarakallah, maqamnya tinggi, yakin betul dia kan. Dia tak ada pantang-pantang dah, dia halanggar semua kan, dia tak ada SOP dah tuan-tuan kan. Jadi tak, haji ni tuan-tuan gugurnya kewajipan. Tahun ni gugur lah, tak ada kemampuan, tak ada istitaah, memang gugur lah. Dalam konteks hadis yang kita bincang tuan-tuan malam ni, okey,
zakat dia ada syarat haul dengan nisab. Sayyidina Nu'man yang orang yang tidak diwajibkan berzakat sebab dia tak cukup syarat zakat tu, dia tak ada, maka tak payah ditanya kepada Nabi SAW. Okey, satu. Kemudian tuan-tuan, dalam bab haji kan kita tahu tadi haji dia ada syarat apa? Istita'ah. Istita'ah ni tuan bukan hanya dari sudut harta. Kalaupun tuan-tuan kita ada simpanan dalam tabung haji kita dah cukup, tabung haji dah kontak kita, tapi kalau tahun tu berlaku macam ni lah, COVID-19 ni siapa sangka, maka satu negara, satu dunia tak boleh pergi haji. Okey, tak ada istita'ah. Kalaupun tuan-tuan tahun lepas contohnya buka, dibagi kita kemampuan, kita ada kota, kita dipanggil, dijemput pergi, tapi kalau ada halangan-halangan yang lain, contohnya sakit tuan-tuan dan sebagainya, maka tak ada istita'ah. Maka itu alasan yang diberikan oleh ulama hadis yang ditulis oleh Sayyidi Syekh Ibrahim Al-Mar'i di sini. Tuan-tuan, Syekh Ibrahim Al-Mar'i kata apa? Kenapa tak disebut ibadat lain? Contohnya kenapa tak disebut zakat dan haji? Kerana si fulan yang bertanya ini, Sayyidina Nu'man bin Qawqal ini tuan-tuan, tidak diwajibkan melaksanakan zakat dan juga tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Okey, selesai yang itu tuan-tuan. Taib. Kemudian timbul soalan. Ditanya Nabi SAW, boleh ke saya masuk syurga sekadar saya selesaikan yang wajib dua ni? Kalau kita tuan-tuan, kalau kita hari ni, kita selesaikanlah asas syahadah kita, solat fardu 5 waktu, zakat fitrah kita lah, ataupun kalau yang lebih tu zakat harta. Okey, bulan puasa kita puasa Ramadan, kemudian ada cukup syarat esok kita pergi haji, kita buat. Korban jangan mimpi dia nak korban tak wajib kata dia. Tak ada, dia tak nak ambil korban, walaupun dia melancung sana sini, dia boleh buka je rentas, Langkawi sampai dulu, rentas je Langkawi 1 jam, hotel semua penuh. Dia tak rentas Zuhur dulu masjid dulu kan, dia rentas tempat lain dulu. Dia mampu, maksudnya dia mampu, ya tuan-tuan. Tetapi dia korban, dia kata saya faham korban bukan wajib. Ya, apa lagi tuan-tuan, apa amalan-amalan yang bukan wajib dia tak buat. Cukup dia kata saya fokus yang wajib. Benda-benda sunat tadi kaitkanlah. Ya, kalau zakat wajib, sedekah sunat. Ya, solat fardu yang 5 wajib, yang qabliyah ba'diyah sunat. Yang sunat-sunat ni semua dia tak buat. Dia fokus yang wajib sahaja. Apakah dia layak masuk syurga Allah? Maka kata ulama, mengikut faham manhaj ahli sunnah wal jamaah tuan-tuan, sekiranya dia mati bertauhid, mengesakan Allah Ta'ala, muwahhidan, maka dia akan masuk syurga dengan rahmat Allah. Kenapa tuan-tuan? Cukup dengan yang fardu, cukup dengan meninggalkan yang haram, dia akan ditempatkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mazhab. Cuma kita kena sedar tuan-tuan, kita kena sedar dari sudut apa? Ya, kalau kita meninggalkan benda sunat apa? Contoh kita mampu korban, SOP pun baru keluar tuan-tuan, saya ingat baru seminggu keluar. Orang pun tunggu ada kau korban kau tak ada. Dulu mula-mula tak boleh, lepas tu keluar boleh pergi kat rumah sembelihan, lepas tu yang terkini dah kata boleh. Kan SOP kan dia akan upgrade kan, ikut semasa keadaan, semakin elok semakin tu dia akan bagi sedikit kelonggaran kan. Sama ya, kita bincang kenapa mula-mula dulu tak ada Jumaat, Zuhur je pula 3 orang tu lah. Kita pun disuruh azan juga kan, Haji Noh, Bilal kita azan macam biasa lah, bertugas macam biasa, imam bertugas macam biasa, 3 orang lah. Mula-mula fasa yang pertama, bulan pertama dulu lah, bulan 3 dulu kan. Bulan 4 dah longgar sikit, dah ada Jumaat. Tapi orang persoalkan kenapa Jumaat 12 orang? Mana punya mazhab? Mazhab Syafi'i itu, mazhab Syafi'i qadim, mazhab Syafi'i di Baghdad, yang mengharuskan Jumaat 12 orang, tak perlu qada, tak perlu zuhur. Maka AJK yang terpilih untuk ke masjid, AJK, tapi dia kerana AJK ni dia ada tamak sikit lah, dia pulun dia walaupun dia tidur kat masjid tu, ya, dia tak ada nak gila-gila orang lain dah. Tapi yang penting aku guna power AJK aku takkan tukar orang lain. Duduk dia pergi masjid 12 orang, yang 12 orang semayang Jumaat ni dia kena ulang zuhur ke? Tak payah ulang, dah jadi 12. Alhamdulillah tuan-tuan. Dan ini merupakan fatwa mufti kita yang pertama dulu, Syekh Ahmad Muhammad Sa'id Al-Linggi tuan-tuan, ya, dah fatwakan
fatwa qaul qadim, pendapat lama Imam Syafi'i yang mengharuskan Jumaat 12 orang. Tapi lepas sebulan itu KKM tuan dengan MKN buka lagi, dah boleh 40 orang. Jabatan Agama JAKIM dia follow lah, kan, dah boleh 40 orang. Masjid-masjid yang terpilih. Lepas tu tuan-tuan dah masuk, saya ingat bulan 5 baru ni bulan 6 dah mula longgar lagi, dah boleh isi 1.5 dia punya jarak, mana yang boleh muat lah, dan dicadangkan dia ambil kira lebih kurang 1/3 daripada keluasan sebenar masjid itu. Kalau masjid boleh isi 1000, artinya bolehlah masuk 300 orang, contoh kan. Itu tuan-tuan, masjid negara saya pergi kuliah baru ni 2000 orang dia punya kapasiti boleh masuk. Jadi maknanya dia semakin longgar lah, semakin mudah lah, kan, semakin mudah tuan-tuan sekalian. Maka kalau saya nak bangkitkan tadi isu amalan sunat, orang yang langsung tak hirau amalan sunat ni tuan-tuan, contoh tadi korban, korban. Kalau kat sini kita punya rate kita standard, saya tak nampak lagi iklan yang bawah 700. Memang itulah harga semasa, ya kan, 700. Okey lah, yang ada mampu 700 dia ambil satu bahagian. Dan jangan, kalau tuan-tuan nak ambil fadilat sunat, jangan bagi alasan tahun ni saya tak buat lah. Jangan ada tahun ni tak buat, sebab kata Imam Syafi'i, aku tidak melihat keuzuran bagi orang yang mampu berkorban, melainkan dia wajib berkorban, dia perlu berkorban, kata Imam Syafi'i. Siapa yang tak berkorban jangan datang surau dan masjid dan, kata Nabi SAW, hadis. Tuan-tuan, siapa yang mampu udhiyah tapi dia sengaja tak mau terlibat, maka jangan menghampiri masjid kami. Maka ulama' dia bahas panjang lah. Okey, kita ambil perkara tu asalnya sunat lah, asalnya sunat. 700 setengah contohnya kan. Dan kita pun tuan-tuan seboleh mungkin kita pelbagaikan korban kita. Ni cerita yang nak ambil sunat lah. Tahun lepas dah 3 tahun kita ambil satu bahagian lembu. Nanti try tengok kerbau pula macam mana. Saya ada pengalaman tuan-tuan, korban kerbau di Sahar Ja'fari pernah. Tapi kerbau tu syahid terlebih dahulu, sehari sebelum masuk waktu dia dah mati. Masuk longkang, terjorot tuan-tuan, mati deh. Kita tanam awal, kerbau ganti lembu, jadilah. Tapi korban jugalah mati kerbau tu. Kita nak pelbagaikan tuan-tuan. Nanti ada rezeki tuan-tuan, niatkan, jangan nazar susah. Niatkan kita nak korban unta. Niatkan sekali, kalau kos ada lebih sikit, kambing sekor, contoh kan. Jadi itu kalau nak ambil sunat. Timbul soalan, Ustaz, saya tahu ni bajet teruk lah Ustaz, PKP ni tak boleh berniaga, bajet lagi semua tak boleh kojo sebagainya lah. Jadi boleh ke kita korban luar negara? Luar negara biasa Kemboja, tempat-tempat tu kan murah sikit, 300 setengah pun dia boleh buat. 400 tu dah kira mewah lah tu satu bahagian. Macam mana dia orang dapat murah tuan-tuan? Yang saya tahulah, saya 2018 saya pergi korban dekat Kemboja dengan Jabatan Mufti, dengan ahli fatwa pergi masa tu tuan-tuan. Yang saya tahu dia dapat kos murah tu sebab hampir setiap rumah tu bola lembu. Jadi walaupun tuan-tuan esok raya, hari ni kita kirim duit, kita bank in, dia boleh buat juga. Bagi nama, bagi bank in duit, dia cokau je seekor lembu tu, dia pun imam yang korban yang boleh tu pun dia baca lah nama sekian bismillah, sampai ke macam boleh. Sebab tu dia last minute pun dia boleh on korban dia. Saya perhatilah di kampung yang saya pergi tu, kampung tu pun tak ingat dah, kampung Cam ke apa, atau bangsa Cam, dia nama kampung tu, tapi kampung tu ikut bahasa Cam ni lah negeri. Kampung tu maksudnya negeri. Kalau kata kampung sembilan, negeri sembilan lah tu, satu negeri tu tuan-tuan. Okey, jadi maknanya boleh ke kita pindahkan korban ke luar negara contohnya tuan-tuan? Dari sudut afdal tu ikut bajet kita lah. Kalau mampu lebih, cari yang lebih. Kalau tak mampu, buat mana yang kita mampu. Kalau memang tak mampu langsung, tak ada apa hal lah, tak ada masalah. Tapi jangan kata sengaja, saya ambil seperti sahabat Nabi yang namanya Sayyidina Nu'man ni, yang dia buat dua je, semayang puasa, lain tak buat, dan ikut niat lah. Satu benda tuan-tuan yang kita kena faham, sahabat tuan-tuan, dia walaupun dia fokus yang wajib, tapi kualiti wajib dia memang sempurna. Kita tuan-tuan wajib, tapi wajib kita banyak kelompok dia, banyak lompang dia, banyak kurang dia. Sebab itu semayang sunat kita, wirid kita tuan-tuan,
amalan sedekah kita, puasa sunat kita, puasa 6 kita, dia menampung kekurangan pada amalan wajib. Sebab tu kita tidak mengambil sikap sengaja meninggalkan benda-benda yang sunat ni. Tuan-tuan, walaupun pada asasnya tuan-tuan saya dah sebut tadi, mazhab ahli sunnah wal jamaah, salaf dan khalaf, dahulu dan kini, berpegang kepada siapa yang meninggal, orang Islam yang meninggal, dia beriman dengan Allah Ta'ala, cukup rukun iman, cukup Islam dia cukup, walaupun dia tak buat perkara yang sunat, dia tetap menjadi insya-Allah penghuni syurga Allah Ta'ala. Cuma yang kurang apa? Dari sudut nikmat, tingkatan aksesori syurga, itu yang membezakan seorang dengan seorang yang lain dari sudut amalan sunat yang kita lakukan, tuan-tuan. Baik. Okey, maka kalau kita tengok tuan, orang Islam ya, walaupun dia melakukan dosa besar, tuan-tuan, walaupun dia melakukan dosa besar dan tidak bertaubat, orang Islam macam-macam dosa dia buat, tak sempat bertaubat, tuan, itu tergantung pada kehendak Allah. Allah boleh mengampunkan dia, Allah boleh mengazab dia. Tetapi kalau diazab, dimasukkan ke dalam api neraka, dia tidak akan kekal dalam neraka, dia akan menghadapi seksaan neraka mengikut tempoh dosa yang dilakukan. Habis tempoh dosa, tuan-tuan, nanti dia akan dikeluarkan, dimasukkan ke dalam syurga, kan? Itu tuan-tuan, sejahat-jahat orang Islam, selagi dia ada iman, dia last esok dia tetap masuk syurga. Ada kisah, tuan-tuan, disebutkan bahawa orang ni dia paling last sekali keluar daripada neraka, paling last sekali. Ya, okey, Allah kata, okey, engkau punya tempoh dah habis, orang semua kawan-kawan kau yang masuk neraka sama kau semua dah masuk syurga, kau seorang je tinggal. Okey, kau pun dah tamat tempoh, kau akan dipindahkan sekarang ke dalam syurga. Maka kata si fulan ni, tuan, ni hadisnya, hadis kudusi. Fulan kata, ya Allah, apakah engkau mempermainkan aku, memperolok-olokkan aku? Apakah aku ni akan masuk syurga juga? Yo, kau akan masuk syurga sekarang. Tuan-tuan, dekat anggota badan kita ni ada satu anggota yang namanya ajabudz zanab. Ajabudz zanab ni apa, tuan-tuan? Kat belakang pinggul kita ni ada satu tulang. Dia, tuan-tuan, dia tak mati. Benda tu tak akan mati, tuan-tuan, dekat belakang kita tu. Nanti Allah akan hidupkan, tuan-tuan, sel itu akan hidup, maka jadilah kita seperti kita hari ni, ya, yang na'udzubillah yang dicampakkan ke dalam neraka tu, dah dibakar, dah diseksa berapa juta tahun dan sebagainya, tuan-tuan. Si fulan ni last sekali dengan ajabudz zanab tadi, tuan-tuan, Allah hidupkan dia kembali, maka hiduplah dia, sel dia elok balik, muka dia sogar balik, tuan-tuan. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam syurga last sekali. Kawan-kawan dia walaupun sama-sama jahat dulu, diseksa dalam api neraka, tapi dia yang last sekali, tuan, akhirnya dia dimasukkan juga dalam syurga Allah Ta'ala. Menjadi dalil bahawa orang Islam macam mana pun, tuan-tuan, last sekali nanti dia akan dipindahkan semula ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebaliknya, tuan-tuan, kalau orang kafir macam mana? Orang kafir tidak akan dimasukkan ke dalam syurga, selama-lamanya lah dia kekal di dalam api neraka, walaupun dia ni orang baik. Dia tukang bagi makan anjing, bagi makan kucing, dia apa, tuan-tuan, orang yang membela lah alam sekitar lah apa, tuan, walaupun dia baik, dah namanya kafir, dia tidak akan berpeluang masuk syurga, dia akan kekal selama-lamanya dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan sekalian, maka hadis ini boleh kita dapat pengajaran juga, ialah harus meninggalkan perkara-perkara yang sunat. Okey, dah nama sunat, kita tak wajib lah. Cuma kita kata tadi, kelemahannya ialah dalam keadaan kita sengaja meninggalkan perkara sunat, tuan-tuan, apa risikonya? Risikonya ialah kita akan kehilangan peluang yang besar, pahala yang banyak, tuan-tuan. Pahala ni modal kita lah, ya. Peluang kita terlepas, tuan-tuan, ya. Kemudian kata ulama, kalau kita ni bermudah-mudah meninggalkan perkara yang sunat, yang sonang-sonang lah, yang sonang-sonang, contoh apa, lepas semayang tasbih tadi 33, kita kira lah 33. Kemudian jangan kita ambil Ustaz Iqbal, dia allowance dia tak masuk kira tasbih, dia allowance dia allowance imam dan berzikir dan mengajar Quran, allowance dia kira yang tu. Tasbih dia tu kalau kurang satu, kalau lebih satu tu tak ambil kira. Faham, tuan-tuan? Artinya tasbih tu kita kira sendiri, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, pakai jari kita kira sendiri. Kalau yang ada tasbih, pakai tasbih, pakai jari lagi afdal, kan? Perkara sunat, tuan-tuan.
maka kita buat tuan-tuan benda yang senang-senang. Mudahlah kalau kata nak tahajud 20 rakaat tu mungkin borek kan. Benda yang mudah tuan-tuan kita jangan tinggalkan. Sebab apa? Kata ulama, meninggalkan perkara sunat yang senang-senang, kalau kata jihad tu mungkin berat begitu kan. Ya tuan-tuan, puasa sunat mungkin berat begitu, tapi benda yang simple yang kita boleh buat lah. Tutup aircon, buka kipas ke apa yang senang-senang kita buat tuan-tuan. Itu tuan-tuan kalau kita tak buat, dia anggap perkara tu cacat pada penghayatan beragama kita. Sebaliknya kata dia, ya tuan-tuan, kalau kita meninggalkan perkara sunat dengan tujuan apa? Memperhina, memperlekehkan perkara tu, ataupun anti perkara sunat, anti bonci, raghbah anha. Saya tak goma dah sugi-sugi ni, pengotor kata dia. Saya tak goma makan dulang-dulang ni dah, tak ada dah. Saya tak boleh masuk ni dah, benda-benda sunat ni dah. Ni cerita lain. Kalau dia dah masuk anti sunnah, benci perkara sunat tuan-tuan, maka itu boleh membawa kepada kekufuran, boleh jatuh murtad, ya kan? Mempersanakan hukum, walaupun hukum tu tuan-tuan dia benda yang sunat je. Contohlah kita kata pakai niqab, pakai purdah. Hari ni semua dah kena pakai purdah nak surau dah. Lelaki kena pakai. Katalah pakai niqab. Orang yang anti niqab, purdah ni tuan, dia kata ini padang pasir, ini kuno, mana ada sunnah. Sedangkan semua isteri Nabi tuan-tuan diperintahkan untuk memakai niqab. Contoh kan? Okey, ulama khilaf lah, ada kata tak wajib, ada kata sunat. Okeylah, kalau kita kata kita mengambil pendekatan tak wajib, kita jangan menyalahkan orang yang nak pakai. Ya tuan-tuan, kita janganlah salahkan orang yang pakai tu, biarlah dia nak pakai. Kan? Dia fobia tengok orang pakai purdah, tapi dia boleh tengok orang pakai skirt pendek. Dia takut sangat kalau ada orang pakai tudung labu, pakai jubah ni, pakai sorban ni, dia takut sangat. Tapi orang yang pakai seluar pendek, yang langsung tak ada kesopanan dan kesusilaan tu, dia biarkan pula. Tuan-tuan, double standard. Ya, tapi poin yang kita nak cerita tuan-tuan, perkara asasnya sunat. Sunat ni kita tak wajib buat, tapi jangan sampai menghina, merendah-rendahkan benda sunat tuan-tuan, sebab dia membabitkan sumbernya daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tuan-tuan sekalian, kemudian yang terakhir, okey, kenapa Nabi SAW tak tekan sangat perkara wajib ni, perkara sunat, maaf, kenapa Nabi tak tekankan perkara-perkara sunat ni? Nabi hanya fokuskan yang halal, yang wajib, tinggalkan yang haram, tu je Nabi tekankan. Diterangkan tuan-tuan, antara sebabnya ialah syariat kita memang syariat yang sangat mudah. Okey tuan-tuan, syariat kita syariat yang ringan. Okey, benda sunat ni pilihan. Nak buat silakan. Kalau tak nak buat, jangan paksa orang buat dan jangan menyalahkan orang buat. Itu je. Pilihanlah, tapi benda wajib semua kena melaksanakan tuan-tuan. Kemudian jawapan yang kedua, kerana mungkin ketika ini sahabat yang bernama Nu'man ini masih muallaf. Sayyidina Nu'man ni baru masuk Islam, maka Nabi SAW tak nak beratkan dia, maka Nabi tekankan yang fardu dan yang meninggalkan yang haram saja. Fokus yang halal dan meninggalkan yang haram saja tuan-tuan. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah nanti kita sambung bab yang ketiga. Wallahu wali taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.